Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini saya nak kongsikan satu hadis Nabi SAW berkaitan dengan keluasan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala, atau lebih spesifik berkaitan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kita dah biasa dengar tajuk tentang taubat, tetapi kena sentiasa kita ulang-ulang peringatan tentang taubat ini supaya kita sentiasa dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ja'alna minal ladzina yattabi'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma amin amin fa amma ba'd. Saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Nazir dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, atas nikmat iman dan nikmat kesempatan kita dapat sama-sama solat berjemaah pada malam ini, solat fardu maghrib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kebaikan kepada kita dengan keberadaan kita di rumah Allah dan memberikan sebanyak-banyaknya ganjaran kepada kita dengan solat berjemaah yang kita lakukan, dengan iktikaf kita di masjid ini, dan dengan kita mendengarkan kuliah ataupun majlis ilmu ini. Mudah-mudahan diberikan kebaikan dunia dan akhirat insya-Allah. Alhamdulillah, Allah SWT berikan kesempatan untuk kita berada di rumah Allah, untuk kita meluangkan masa kita demi kita menambahkan amal soleh kita kepada Allah, kerana kesempatan masa yang Allah beri ini perlu dimanfaatkan. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan demi masa, sesungguhnya manusia itu semuanya dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, dan yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Justru masa yang ada kita manfaatkan untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk menambahkan amal soleh kita sebagai bekalan kita di akhirat kelak, supaya kita tidak termasuk orang yang mensia-siakan masa yang Allah berikan, iaitu kehidupan di atas dunia ini, dan kita manfaatkan untuk kehidupan yang baik di hari akhirat kelak insya-Allah. Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini saya nak kongsikan satu hadis Nabi SAW berkaitan dengan keluasan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala, atau lebih spesifik berkaitan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kita dah biasa dengar tajuk tentang taubat, tetapi kena sentiasa kita ulang-ulang peringatan tentang taubat ini supaya kita sentiasa dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibna Adam law balagat dhunubuka 'inana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak. Ya ibna Adam law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Hadis rawahu at-Tirmizi.
Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Jadi hadis ni adalah hadis qudsi. Hadis qudsi ni maknanya daripada Allah, lafaznya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selagi mana kamu meminta, berdoa dan berharap kepadaku, maka akan aku ampunkan segala dosa-dosamu dan aku tidak pedulikan sedikit pun. Wahai anak Adam, sekiranya dosamu setinggi langit, kemudian kamu memohon keampunan daripadaku, nescaya akan aku ampunkan dosa-dosamu. Wahai anak Adam, jika kamu datang kepadaku dengan kesalahan sepadat isi bumi, kemudian kamu menemuiku di akhirat dalam keadaan kamu tidak menyentuhkan aku dengan sesuatu, nescaya akan aku datangkan kepadamu dengan keampunan sepenuh isi bumi juga. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Wa qala hadis hasan sahih, iaitu hadis ini adalah hadis hasan sahih. Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah, jadi hadis ini adalah hadis qudsi. Bila kata hadis qudsi ini, dia bukanlah ayat Al-Quran. Walaupun kita dengar tu seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tu berdialog atau berkata direct kepada hamba-Nya. Kerana hadis qudsi ini adalah lafaz ataupun maknanya daripada Allah sampai kepada Nabi. Nabi sampaikan menggunakan lafaz Nabi sendiri. Justru disebut sebagai hadis qudsi. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, anak Adam ni mana kita lah sebagai keturunan Adam alaihi salam. Sekiranya sesungguhnya jika kamu berdoa kepadaku mengharapkan keampunan daripadaku, akan aku ampunkan segala dosa-dosamu dan aku tidak kisah sedikit pun. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala itu bersedia mengampunkan dosa hamba-hambanya pada bila-bila masa sahaja, sebanyak mana pun dosa itu akan diampunkan oleh Allah. Dan Allah sebut dalam hadis qudsi ini, dan aku tidak pedulikan, tak kisah sedikit pun. Maknanya banyak mana pun dosa yang kita lakukan, sedikit pun tak memberi kesan kepada Allah bila Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Seumpama seorang yang kaya, maknanya duitnya banyak, dalam akaun bank mungkin dia ada 10 juta, kawan dia pinjam RM10 dengan dia, kemudian tak boleh nak bayar. Dia kata, tuan, boleh tak halalkan RM10 yang saya hutang dengan tuan? Mungkin orang yang ada 10 juta dalam akaun dia, pada dia tak ada masalah pun RM10. Dia kata, tak apalah, saya halalkan. Dan sikit pun tak bagi kesan dalam hati dengan duit yang dihalalkan. Mungkin dia tambah lagi duit tadi. Itu bagi orang yang kaya. Beza dengan orang yang susah. Mungkin duit dia RM100 je dalam akaun bank. Itulah dia nak buat makan, nak buat belanja. Tiba-tiba kawan pinjam RM10. Dan tak boleh nak bayar balik, minta halal. Boleh tak halalkan hutang aku? Jadi dia kata dengan berat hati, tak apalah saya halalkan. Tapi masih ada dalam hati tu, kalau boleh nak juga RM10 tu. Sebab apa? Sebab sesak juga. Sama sesak, cuma ada lebih sikit daripada kawan tu. Jadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kaya. Bila Allah mengampunkan dosa seorang hamba, sedikit pun tak memberikan kesan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu tawaran yang Allah berikan kepada orang-orang beriman, yang mana kita ni sentiasa melakukan kesilapan, yang kita tak terlepas daripada melakukan dosa, akan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ni seolah-olah, dalam hadis qudsi ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala nak mengajak kita supaya sentiasa meminta keampunan daripada Allah, dan Allah sentiasa melapangkan maknanya kerahmatannya untuk kita, dan diampunkan segala dosa-dosa kita. Sehinggalah Allah SWT sebut lagi, wahai anak Adam, kalaulah dosa kamu setinggi langit, banyaknya dosa yang kita lakukan, kemudian kamu mohon keampunan daripadaku, maka akan aku ampunkan. Tadi Allah sebut dah, Allah tak kisah sikit pun dengan dosa kita yang banyak. Bila Allah ampunkan, sikit pun tak beri kesan dan tak kisah daripada Allah SWT.
Dan dalam kemudian Allah tambah lagi dengan firman-Nya, dengan firman-Nya, maknanya kalau dosa kamu setinggi langit dan kamu mohon keampunan, akan aku ampunkan dosa-dosamu. Tak rasa banyak lagi dosa setinggi langit, kemudian Allah SWT nyatakan, wahai anak Adam, kalau dosa kamu sebanyak seluruh isi bumi, dengan gunung ganangnya, dengan lautannya, dengan manusianya, dengan binatangnya, dengan tumbuhannya, segala perkara yang ada di atas muka bumi ini, banyaknya dosa yang kita lakukan, maka Allah SWT kata, kamu datang kepadaku, memohon keampunan daripadaku, dalam keadaan kamu tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu, maka akan aku ampunkan segala dosamu, akan aku datangkan keampunan sebanyak itu juga. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan, maknanya tamsilan, supaya kita akan melihat betapa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengampun dan Maha Luas rahmatnya kepada manusia, kepada hamba-hambanya. Tuan-tuan dan rahmati Allah, dalam satu hadis Nabi SAW nak menggambarkan betapa Allah SWT itu Maha Pengampun, yang mana tidak ada dosa yang tidak diampunkan oleh Allah, tak mampu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kisah yang biasa kita dengar, taubat pembunuh 100 orang. Seorang lelaki ni, dia ni ke jahat, wallahu alam, dia samsing ke, dia lanun ke, dia telah bunuh ramai orang, iaitu seramai 99 orang. Kita hari ni kalau dengar orang tu bunuh orang, kan, seorang aja kita takut, kita kata mungkin dia akan buat lagi jenayah tu. Kawan ni bunuh 99 orang. Ini disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW. Kemudian datanglah penyesalan dalam hatinya, dia nak berubah, dia nak bertaubat, maka dicarilah orang yang boleh bagi nasihat pada dia. Boleh bagi nasihat pada dia. Dia pun carilah jumpa dengan seorang abid, orang yang kuat ibadah. Dia pun ceritalah pada abid tadi, pada kawan tadi, kata, wahai tuan, saya ni orang jahat. Saya dah bunuh 99 orang. Adakah peluang untuk saya nak bertaubat? Apa jawapan abid tadi? Dia kata, kamu ni memang jahat. Bahasa kasarnya, kau celakalah kamu ni. Kan, bunuh orang 99 orang, tak ada peluang kamu nak taubat. Jadi bila berlaku begitu, maka orang tadi yang bunuh 99 orang, bunuh pula abid tadi, maka genaplah mangsa dia 100 orang. Kawan tu dah biasa bunuh orang agaknya, bila dia marah, dia bunuh abid tadi, genap 100 orang. Datang lagi penyesalan dalam hatinya. Kemudian dia cari lagi orang yang boleh bagi nasihat kepada dia. Jumpalah dengan seorang alim. Jumpalah dengan seorang alim. Cerita dengan orang alim tu, saya ni telah melakukan kesalahan, jenayah yang besar. Saya telah bunuh 99 orang, tadi tambah seorang lagi jadi 100 orang. Jadi sekarang saya menyesal dan saya nak bertaubat kembali ke pangkal jalan. Ada tak harapan untuk saya? Apa kata orang alim tadi? Ada, kerana Allah sentiasa terbuka mengampunkan dosa hamba-hambanya, sebanyak mana pun dosa yang dilakukan. Ini sifat orang alim, dia memberikan harapan. Mana beri harapan, ada peluang untuk diampunkan dosa-dosanya, tapi tidak cukup dengan memberikan harapan, maka diberikan jalan. Kan, berikan syarat, kalau kamu nak taubat kamu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kamu hendaklah berpindah daripada negeri ini, pergi pindah ke negeri yang lain. Dia sebutlah, maknanya pergi pindah negeri yang satu lagi. Kan, mungkin negeri itu tak membantu dia untuk berubah, mungkin mendorong dia melakukan jenayah yang seterusnya, maka dinasihatkan dia supaya pindah daripada negeri itu, pergi ke negeri yang lain. Seronoklah orang yang dah bunuh 100 orang tadi, bila kata Allah SWT sedia menerima taubatnya, maka bersiap-siap dia pun berjalanlah pergi ke tempat yang disebutkan. Ditakdirkan Allah dalam perjalanan dia meninggal dunia. Dia mati di pertengahan jalan. Dalam proses dia nak bertaubat, belum sampai lagi tempat yang dituju, maka datanglah malaikat azab dan malaikat rahmat, maknanya nak tentukan tempat dia ni. Satu kata tempat dia di neraka, satu kata tempat dia dalam syurga. Maka Allah SWT takdirkan, maknanya datangkan Jibril untuk menentukan cara nak tentukan tempat lelaki tadi. Diukurkan jarak, mana yang lebih dekat, sama ada dekat dia dengan tempat dia bertolak ataupun dekat dia dengan tempat yang dituju. Jadi bila diukurkan jarak, dekat tempat kematian dia tu dengan tempat yang dituju, akhir sekali orang lelaki ini dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi apa kesalahan lelaki tadi? Bunuh 100 orang. Dia masih lagi dalam perjalanan dia nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belum sempurna lagi, belum sampai tempat yang dia nak tuju. Kan? Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosanya. Tu taubat pembunuh 100 orang. Ini kita tengoklah ada tak yang bunuh orang kat sini. Minta maaf lah. Kan? Maknanya kalau kita dengar cerita daripada Nabi ni, mana Nabi SAW nak tunjukkan orang ni dosanya besar. Kalau kira dosa membunuh ni dosa besar lah. Kan? Antara sab'ul mubiqat. Kan? 7 dosa besar tu antaranya membunuh orang dengan sengaja. Jadi orang yang membunuh 100 orang pun Allah ampunkan dosanya, apatah lagi dosa-dosa yang lain layak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, menerima hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya. Kerana dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menunjukkan Allah memerintahkan kita supaya sentiasa bertaubat kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhanmu dan untuk mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maknanya Allah memerintahkan kita bersegera dalam melakukan taubat kepada Allah, iaitulah memohon keampunan dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya anjuran untuk kita orang yang banyak berdosa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ulama kata itu perintah wajib untuk kita sentiasa bertaubat walaupun kita kadang-kadang mengulangi kesilapan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi ulama menyebutkan untuk diterima taubat seseorang itu maka perlu dia memenuhi syarat-syarat taubat. Maknanya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Penyayang, menerima taubat hamba-hambanya, tetapi di sana ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi, barulah akan diterima taubat orang yang melakukan dosa dan kesilapan. Yang pertama, mestilah mereka yang bertaubat itu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya taubat itu kerana Allah, bukan kerana yang lain. Sebab ada orang dia bertaubat tapi bukan kerana Allah. Kerana apa? Kerana tunang dia bagi warning. Dia kata kalau kamu masih lagi main nombor, saya putus tunang dengan kamu. So start daripada hari itu dia kata taubat, saya tak akan beli nombor ekor lagi contohnya. Kan? Jadi dia bertaubat bukan kerana Allah. Taubat dia tu ataupun dia tak buat lagi perkara tersebut kerana manusia. Ataupun mungkin dia tu dah plan dah nak buat jenayah, dia nak pergi mencuri dan sebagainya, ditakdirkan Allah jatuh sakit. Dah tak boleh nak buat, tak boleh nak mencuri dah. Plan cantik dah, baik dah. Tiba hari yang dirancang tu, dia jatuh sakit, maka tak jadi melakukan perkara itu. Itu juga belum dikira taubat, kerana taubat itu mesti ikhlas kerana Allah. Pergi kedai nak beli nombor ataupun nak beli benda yang haram, sampai-sampai wallet tertinggal pula, tak jadi beli. Kan? Bukanlah dikira dia bertaubat dengan tidak melakukan perkara tersebut, kerana dia tidak meninggalkan perkara itu, bukanlah ikhlas kerana Allah. Justru taubat itu yang pertama mestilah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat yang kedua, taubat seseorang itu diterima oleh Allah, mestilah dia bertaubat itu dan dia menyesal atas apa yang telah diperbuat. Maknanya kalau dia buat suatu maksiat ataupun kezaliman, kejahatan, maka dia bertaubat dan mestilah syarat dia menyesal dengan apa yang dia dah buat. Kerana ada orang dia dah taubat tapi dia tak menyesal. Bahkan dia bangga pula dengan kejahatan, dengan dosa yang telah dia buat. Cerita dengan orang, kau ni jahat, aku dulu lagi jahat. Kau samsing, aku dulu lagi samsing. Macam-macam benda aku buat, apa benda aku tak pernah buat. Dia cerita dengan bangga, sedangkan apa yang diceritakan itu adalah dosanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika itu dia tidak ada penyesalan dalam melakukan dosa tersebut, maka taubatnya mungkin tidak diterima oleh Allah. Kerana syarat taubat itu mestilah dia menyesal dengan apa yang telah diperbuat. Yang ketiga, syarat untuk diterima taubat ialah dia berazam untuk tidak kembali kepada dosa dan maksiat tersebut. Walaupun mungkin dia akan mengulangi perbuatan dosa tu. Maknanya sebelum ni dia pernah buat,
kemudian dia menyesal, dia taubat, dia ulang, dia buat lagi, kan? Kemudian menyesal, taubat, kemudian dia buat lagi. Walaupun dalam keadaan begitu, tetap dia wajib untuk bertaubat kepada Allah. Dan setiap kali dia bertaubat kepada Allah, hendaklah dia berazam untuk tidak kembali kepada dosa dan maksiat tersebut. Kan? Sebab kita ni manusia. Bila manusia ni kita melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan, melakukan kesilapan. Dan orang yang terbaik di kalangan mereka yang berbuat silap adalah orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita tahu dah lepas kita taubat ni kita akan buat lagi. Lepas taubat ni kita buat pengalaman yang lepas, tetapi sekalipun begitu maka hendaklah kita sentiasa bertaubat dan berazam tak kembali melakukannya. Kerana apa? Kerana kita tak tahu bila kita akan mati. Kerana kalau kita menangguh-nangguhkan urusan taubat, maka syaitan akan masuk jarum sehingga kita akan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita meninggalkan urusan taubat. Ramai orang nak bertaubat tapi hilang rasa yakin Allah terima taubatnya. Kan, maknanya aku ni dulu pernah mencuri, mungkin dia mengaku pernah berzina, mungkin dia pernah minum arak, mungkin pernah berjudi, pernah buat benda yang haram, mungkin meninggalkan kewajipan solat dan perkara-perkara yang lain. Dalam persoalan dalam hati dia, adakah Allah terima taubat aku? Ada satu buku kerana Syekh Saleh Munajjid, tajuk dia Uridu an atub walakin ... So, tajuk buku tu Uridu an atub, maknanya aku nak bertaubat, walakin tetapi ... Maksudnya ini buku ni cerita tentang alasan-alasan yang dibuat oleh orang-orang yang menangguh-nangguhkan taubat. Dia nak taubat, dia tahu benda yang dia buat tu salah, tapi bila dia nak taubat, dia banyak beralasan untuk diri dia. Aku nak taubat, tapi Allah terima ke taubat aku? Aku nak taubat, tapi aku masih nak buat lagi, tak puas lagi nak buat. Jadi alasan-alasan taubat inilah yang menyebabkan syaitan akan masuk jarum dia, sehingga seseorang itu berputus asa daripada rahmat Allah dan merasakan bahawa dosanya terlalu besar sehingga Allah tak mampu nak ampunkan dosanya, sehingga merasakan tidak ada jalan untuk dia kembali pulang ke pangkal jalan, seolah-olah dia dah habis, dia punya kehidupan dia dah habis, binasa dah. Kalau nasihat kat orang tu kata, engkau janganlah ikut aku ni dah teruk dah, kan, seolah-olah dia tidak ada harapan untuk kembali kepada Allah. Sedangkan banyak ayat dalam Quran menunjukkan betapa Allah sentiasa mengajak hamba-Nya untuk kembali kepadanya selama masih dikurniakan dengan nyawa. Jadi sebab itulah syarat yang ketiga disebut oleh ulama untuk orang yang nak bertaubat, mestilah dia berazam untuk tidak kembali kepada dosa dan maksiat tersebut, sekalipun mungkin dia akan lakukannya semula. Syarat yang keempat, orang yang bertaubat, ketika mana dia bertaubat atas dosa-dosanya, kalau dosa itu melibatkan hak Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia menggantikannya. Maknanya kalaulah dia meninggalkan kewajipan dia, contohnya meninggalkan solat, maka dia mestilah mengqadakkan, ganti balik solat. Kalau dia meninggalkan puasa Ramadan, maka dia gantikan puasanya. Kalau dah dan dia kena bayar fidyah dengan puasa yang ditinggalkan. Zakat dia tak sempurnakan, bayar zakat, sedangkan dia dah sampai kewajipan untuk mengeluarkan zakat, maka dibayar zakat. Jadi kalau dosa itu berkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia menyempurnakan hak Allah dengan menggantikan ataupun melaksanakan apa yang telah dia tinggalkan. Kalaulah dosa itu berkaitan dengan sesama manusia, maka dia terikat taubat itu dengan sesama manusia. Mana dia ambil hak orang, ambil harta anak yatim. Makan harta anak yatim termasuk sab'ul mubiqat, 7 dosa besar. Kan, dosa yang membelenggu seseorang. Makan harta anak yatim ketika dia bertaubat kepada Allah, maka apa yang telah diambilnya itu hendaklah dikembalikan. Dia pernah dulu ambil hak orang, dia curi atau dia khianat harta orang contohnya, maka hendaklah dikembalikan hak orang tersebut. Bukan kira tak apalah aku taubatlah, dulu aku ambil harta kawan ni sekian-sekian banyak, tu kira halal lah.
Yang tak boleh. Sebab apa? Dia terkait dengan hak sesama manusia. Maka hendaklah kita kembalikan hak mereka dan kita mohon kemaafan daripada individu tersebut. Jadi itu berkaitan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 syarat yang saya sebut tadi, ikhlas, yang kedua mesti menyesal, yang ketiga berazam untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa dan maksiat, yang keempat kalau hak itu berkaitan dengan hak Allah maka hendaklah sempurnakan, dan hak itu kalau berkaitan sesama manusia juga hendaklah dikembalikan, dan mohon kemaafan daripada orang tersebut. Kemudian berkaitan dengan cara ataupun bagaimana seseorang itu ingin bertaubat kepada Allah. Jadi maknanya banyak hadis-hadis ataupun macam saya bacakan hadis qudsi tadi menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersedia mengampunkan dosa hamba-hambanya, maka hamba-hambanya jangan memberatkan urusan taubat. Ada orang dia nak taubat tapi dia rasa kalau nak taubat itu kena bangun malam tahajud, kan, kena pergi solat berjemaah ke masjid 5 waktu, kena buat umrah pula, nak kasih dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah perjalanan taubat itu satu perjalanan yang susah, kan. Tanya kawan, macam mana aku nak berubah, nak bertaubat ni? Kau kena bangun tahajud, doa sampai menangis baru Allah terima taubat. Dia pun kata tak apalah, tahun depan lah aku taubat. Sebab apa? Susah nak taubat. Sedangkan Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selepas daripada solat fardunya 3 kali, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka diampunkan segala dosa-dosanya. Diampunkan segala dosa-dosanya. Sekalipun dosa lari dari medan perang. Dosa lari medan perang pun juga masuk sab'un mubiqat, kan. Jadi boleh terampun dosanya dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksud memohon keampunan. Antara tempat atau masa yang mudahnya selepas daripada solat fardu ataupun solat kita istighfar 3 kali, maka diampunkan dosa-dosa oleh Allah. Barang siapa yang beristighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, diampunkan dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan. Maknanya keampunan yang luas daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara tempat yang disunatkan juga beristighfar kalau disebut dalam Al-Quran, dan wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar memohon keampunan pada waktu sahur. Ini surah Ali Imran ayat ke-17. Maknanya antara waktu yang kita boleh gunakan waktu tersebut yang mustajab untuk kita mohon keampunan adalah pada waktu kita bangun malam, tahajud, ataupun kita bangun, kita baca Quran, ataupun kita bangun, kita berzikir, maka kita manfaatkan waktu itu untuk beristighfar kepada Allah. Kerana Allah sebut dalam Quran tadi, dan orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Itu maknanya sebelum masuknya waktu subuh. Ini Allah SWT memuji hamba-hambanya yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga cara seseorang untuk mendapatkan keampunan daripada Allah ialah dengan banyak berdoa, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan berdoa mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam hadis yang saya bacakan tadi, hadis qudsi, Allah sebut ya bani Adam innaka ma da'autani wa rajautani, maksudnya wahai anak Adam, selagi mana engkau berdoa memohon keampunan daripadaku dan mengharap keampunan daripadaku, akan aku ampunkan dosa-dosamu dan aku tidak kisah sedikit pun. Justru doa juga banyak doa-doa Nabi SAW yang menunjukkan doa memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa, antara doa yang biasa kita bacakan, Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkan dosaku dan juga dosa kedua ibu bapaku, dan kasihilah mereka seperti mana mereka mengasihiku sejak aku masih kecil. Itu antara doa yang kita biasa baca. Apa juga doa yang kita baca mohon keampunan daripada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan.
Dan juga doa Nabi SAW. Ada satu riwayat Nabi SAW berdoa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran kabira faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Atau kita lagukan, saya pernah dengar sebelum ni, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabiran kathiran kabira ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Maksudnya, ya Allah, wahai Tuhanku, aku telah menzalimi diriku sendiri. Allahumma inni zalamtu nafsi, dengan kezaliman yang banyak, dengan kezaliman yang besar, iaitu dengan dosa-dosa yang aku lakukan. Maka ampunkanlah dosa-dosaku, ya Allah. Sesungguhnya keampunan itu hanya ada di sisimu, ya Allah. Dan rahmatilah aku, warhamni, dan rahmatilah aku, sesungguhnya engkaulah yang maha pengampun lagi maha memberikan rahmat, maha mengasihani. Jadi itu antara istighfar ataupun doa yang kita lafazkan, yang boleh kita gunakan untuk memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW sendiri yang terpelihara daripada dosa juga beristighfar, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kurang 70 kali. Ada riwayat kata 100 kali paling kurang. Itu Nabi yang tidak melakukan dosa, yang terpelihara daripada dosa, juga mohon keampunan daripada Allah. Jadi kita ni apatah lagi yang banyak melakukan dosa dan kesilapan, maka kita memperbanyakkan istighfar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan oleh ulama juga dalam syarah kepada hadis qudsi ini berkaitan dengan syarat-syarat penerimaan doa. Yang pertama, mestilah berdoa itu dengan penumpuan dan penuh harapan. Seumpama kita beristighfar, astaghfirullahalazim, maksudnya, ya Allah, aku mohon keampunan atas dosa-dosa yang besar aku lakukan. Maka hendaklah kita memohon keampunan dengan benar-benar penyesalan dan pengharapan keampunan daripada Allah. Jangan kita istighfar tapi hati kita tak ikut mohon keampunan, maka taubat kita Allah tak terima. Istighfar tapi jari dia tu masih boleh balas WhatsApp lagi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh baca WhatsApp, boleh balas lagi. Maknanya dia istighfar dalam keadaan dia tak benar-benar berharap akan diampunkan dosa-dosanya. Sebab itulah mestilah ucapan doa istighfar kita itu dengan penyesalan dan pengharapan agar doa kita istighfar mohon keampunan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan memakbulkan doa kamu. Annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak menerima doa daripada hati yang lalai dan tidak ada kesungguhan. Kita doa dah hari-hari doa benda yang sama, tapi kita tidak serius dalam doa kita, tidak yakin akan apa yang kita minta itu dimakbulkan oleh Allah, maka bagaimana Allah nak mengabulkan doa dan permintaan kita ataupun memberikan keampunan kepada kita. Justru setiap istighfar yang kita lafazkan mestilah kita tahu maknanya, kemudian mestilah dihayati dan mestilah datangnya hati kita berharap keampunan daripada Allah dan dimakbulkan doa-doa kita, iaitu memohon keampunan daripada Allah. Nabi SAW juga menyatakan dalam sebuah hadis, al-qulub aw'iyatun wa ba'duha aw'a min ba'd fa idza sa'altumullah azza wa jalla ayuhan nas fas'aluhu wa antum muqinuna bil ijabah.
Fa inna Allah la yastajibu li 'abdin da'ahu an zahri qalbin ghafil. Hati itu ibarat bekas. Sebahagiannya adalah lebih sesuai untuk digunakan sebagai tempat menyimpan daripada sebahagian yang lain. Wahai manusia, apabila kamu memohon kepada Allah Azza wa Jalla, maka pohonlah dalam keadaan kamu yakin Allah menerimanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa seorang hamba yang hatinya lalai. Jadi dulu saya pernah sebut rasanya dekat sini, kita ni berdoa dengan banyak doa yang kita baca mungkin daripada dulu, berpuluh tahun dulu sampai sekarang doa yang sama, tapi kadang-kadang ada orang dia tak tahu apa yang dia doa. Dia hafal banyak doa-doa kemudian dibacakan, tapi dia tak tahu maksud daripada apa yang dibacakan tersebut. Justru kita ambillah masa masa untuk kita tengok balik apa doa-doa yang telah kita baca selama ni, sama ada doa tu kita petik daripada hadis Nabi SAW ataupun doa-doa daripada ayat-ayat Al-Quran, maka kita cari balik makna-makna daripada doa tersebut dan kita hayati supaya setiap kali kita berdoa kepada Allah, benar-benar kita mengharapkan Allah mengabulkan segala permintaan dalam doa-doa kita. Kemudian yang kedua, maknanya nak syarat-syarat diterima doa seseorang, hendaklah bersungguh-sungguh ketika meminta dan berdoa kepada Allah. Idza da'a ahadukum fala yaqul Allahumma ighfirli in syi'ta walakin liya'zimi wal yu'azzimur raghbah fa inna Allah subhanahu la yata'azamuhu syai'un a'tahu. Apabila salah seorang daripada kamu berdoa, janganlah dia berkata, ya Allah, ampunkanlah aku jika engkau mahu. Tetapi dia hendaklah berdoa bersungguh-sungguh dan melahirkan kesungguhan akan keinginannya. Sesungguhnya Allah sedikit pun tidak merasa besar terhadap apa yang dikurniakannya. Jadi kita minta kepada Allah dengan penuh pengharapan. Jangan seolah-olah kita tak kisah Allah terima ke tak terima itu terpulang. Jadi jangan begitu. Kesungguhan kita dalam doa itulah yang akan mendatangkan kurniaan ataupun penerimaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, merayu-rayu dalam berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wad'uuhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Dan berdoalah kepada Allah dengan perasaan bimbang, takut kalau doa tidak diterima, dan juga dengan perasaan berharap supaya dimakbulkan doa. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang memperbaiki amalannya. Jadi makna kita berdoa, mestilah kita sungguh-sungguh merayu kepada Allah agar diterima doa-doa kita. Tuan-tuan rahmati Allah, sekarang ni sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan serangan daripada Zionis, daripada Yahudi, daripada Israel yang bertali arus. Jadi kita mungkin nak ke sana untuk bantu dari sudut berperang bersama mereka, mungkin kita tak mampu. Jadi antara usaha yang perlu kita lakukan adalah kita banyakkan berdoa kepada Allah. Dan berdoa ini perlulah dengan kesungguhan. Saya baru ni kawan saya berkongsikan, maknanya Syekh Muaz Hawa. Syekh Muaz Hawa ni adalah anak kepada Syekh Said Hawa. Syekh Said Hawa ni yang mengarang kitab tentang penyucian hati. Tentang penyucian hati. Jadi Syekh Said Hawa kata ada seorang hamba Allah menceritakan tentang mimpinya kepada beliau. Iaitu beliau bermimpi bahawa Nabi Ayub, bahawa para nabi, para anbiya alaihi wassalatu wassalam menuju ke Palestin. Yang mana di Palestin tu adanya Nabi Ayub alaihissalam. Jadi mereka semua menuju ke Palestin dan di sana yang menanti adalah Nabi Ayub alaihissalam. Tu dalam mimpinya. Kemudian ditakwil mimpi itu oleh Syekh Muaz Hawa. Ditakwil mimpi itu Syekh Muaz Hawa. Mana disebutkan tanda, mana Nabi Ayub itu menunjukkan satu musibah ataupun satu kebinasaan ataupun kecelakaan yang berlaku di satu tempat.
yang nantinya akan datangnya nusrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para anbiya tu maknanya datang ke Palestin itu adalah bentuk nusrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Quran Allah SWT menceritakan kisah Nabi Ayub AS bila ditimpa dengan suatu musibah, masaniad dur, diberikan dengan satu ujian, maka dia berdoa dengan merayu-rayu dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Quran, saya tak ingat lafaznya, maknanya Nabi Ayub berdoa kepada Allah SWT dengan merayu-rayu, maka akhirnya Allah SWT menurunkan pertolongan. Maknanya syarat kita ni sekarang nak benar-benar mendapatkan nusrah, pertolongan dan bantuan daripada Allah, maka hendaklah kita seperti disebut dalam adab ataupun syarat doa itu, mestilah kita merayu-rayu dan bersungguh-sungguh dalam doa kita supaya Allah SWT menurunkan nusrah, pertolongan dan bantuan kepada umat Islam terutama di Palestin. Dan juga berkaitan dengan apa juga doa yang kita nak panjatkan kepada Allah, keampunan, kerahmatan kita dan sebagainya, maka ulama sebut berdoalah dengan merayu-rayu untuk menunjukkan rasa kehambaan dan kesungguhan kita dalam meminta Allah Subhanahu Wa Taala menerima doa kita. Yang keempat, sebab-sebab keampunan atau syarat-syarat penerimaan doa adalah tidak berputus asa dan tidak meninggalkan untuk berdoa. Yang kelima adalah dengan rezeki yang halal. Juga disebutkan dalam kitab ini, rezeki yang halal mendatangkan mustajabnya doa. Ya Sa'ad, kata Nabi kepada Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabad da'wah, perelokkan makanan kamu, nescaya doa kamu akan dimakbulkan oleh Allah SWT. Jadi itulah antara perkongsian saya pada malam ini tentang tajuk taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syarat-syaratnya dan kemudian cara-caranya, dan banyak lagi cara-cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan taubat-taubat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan jalan kita untuk bertaubat, dan doa-doa kita semua dimakbulkan oleh Allah SWT, terutama doa-doa kita kepada saudara-saudara kita di Palestin. Mudah-mudahan Allah SWT selamatkan mereka dan selamatkan kita semua insya-Allah. Wallahu a'lam. Sekadar itu saja untuk perkongsian pada malam ini. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.